Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video seram kali ni, saya nak ceritakan kisah seram saka nenek. Kalau kita sebut saka ni, ya kan masyarakat Melayu ni tak lari jauh kan. Sebab ialah orang zaman-zaman dulu selalunya akan ada penjaga gitu. Ada sesetengah penjaganya tu tak perlu nak diwarisi oleh keturunan dia. Tapi ada sesetengah penjaga pula, ataupun kita lebih kenali dia sebagai saka. Kalau yang macam gitu, nak kena turunkan kepada cucu cicit lah pula. Itulah yang susahnya. Jadi, kisah pada kali ini tentang saka nenek. Sudah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah pada kali ini dia ceritakan apa yang pernah berlaku pada keluarga dia. Sebab katanya nenek dia ni pernah membela masa dia muda-muda dulu. Dan pada masa dia ceritakan hal ni, sebenarnya nenek dia dah meninggal 8 tahun yang lalu tau. Nenek yang dimasukkan ni adalah mak kepada ayah dia. Dan diorang ni sebenarnya tak tinggal serumah pun dengan nenek dia tu. Sebab nenek dia tu tinggal dengan mak saudara dia, iaitu kakak kepada ayahnya. So katanya ayah dia ni anak bongsu. Jadi sebab dan juga penyebab kepada nenek dia ni boleh membela benda-benda macam gini, dia sendiri pun tak pasti sangat. Cuma mak dia cakap nenek dia tu membela sebab nak suruh lelaki ni dengar cakap dia. Dah tu macam mana dia bagi makan, puja ke apa semua tu, memang dia orang semua tak tahu. Sebab masa dia sekolah rendah dulu pun, dia pun dah tak ingat dah umur berapa. Dan pada masa tu nenek dia dah buang dah semua saka ni. Katanya dah taubat dah masa tu. Yelah, mungkin sebab nenek dia pun dah sakit, dah tak boleh jalan dah. Tapi benda tu selalu sangat lawat rumah abang sulung dia tau. Ya, benda tu menyerupai nenek dia. So abang dia ni pernah lah cerita, kata ada satu pagi tu, dalam pukul 3 pagi macam tu, dia bangun tau nak pergi kencing. Masa dia keluar bilik nak pergi toilet, dia nampak nenek dia ni tengah duduk dekat ruang tamu. Dan rambut nenek dia tu putih je, penuh dengan uban kan. Tapi rambut dia panjang dan juga menggerbang. So lepas nampak je nenek dia yang duduk dekat ruang tamu sana dalam keadaan macam gitu lagi, ya kan ngeri juga kan. Jadi abang dia tadi tak jadi tau nak kencing. Terus masuk bilik, sambung tidur. Macam manalah dia boleh sambung tidur dengan rasa nak terkencing tu. Biasanya kalau nampak macam gitu, lepas tu nak terkencing lagi, korang nyanyi je la 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 la. Dah tu masuk dah dalam toilet kan, buang hajat tu. Daripada duduk tahan satu malam, boleh ke tidur? Lepas tu dia cakap kecut perut abang dia masa tu. Tambah-tambah lagi abang dia ni penakut tau. Cuma benda tu tak usik lah. Dia cuma duduk je dekat situ. Dah abang dia tadi pun ceritalah dengan maknya kan. Dah tu maknya cakap, alah biasalah tu nak tengok cucu dia, macam gitu tau. Sebab pada masa ni nenek dia tu dah meninggal. Jadi dia sendiri pun pernah tanya dekat maknya. Yelah, dia tanya, bukan nenek dah buang ke benda tu? Dan mak dia cakap, dah buang dah. Tapi tak tahulah macam mana boleh ada lagi. Jadi makhluk ni sebenarnya tak pernah kacau dia tau. Sampailah 3 hari sebelum nenek dia meninggal. Masa tu mak dengan ayah dia tak ada. Dah tu tinggallah dia dan juga akaknya kat rumah. Hari tu jugalah tak semena-mena satu rumah dia tu bau kapur barus tau. Dan baunya tu bercampur dengan asap. Katanya kuat gila bau. Yang pelik, sampai 3 malam berturut-turut dia bau semua tu tau. Jadi dia pun ceritalah dengan maknya kan, bagi tahu mak dia yang dia terbau kapur barus tu semua. Tapi maknya cakap, alah buat tak tahu je, jangan tegur macam tu kan. Dah tu maknya pesanlah, jangan bagi tahu ayah. Takutlah nanti kukut ayahnya tu kecil hati pula kan. Yelah, itu kan mak kandung dia. Jadi dia dengan akaknya tadi pun diamkan je lah benda ni. Okey, dalam 3 hari tu juga ada satu malam ni, benda tu, makhluk tu datang melawat dia masa dia tengah tidur tau. Ya Allah, yang ni yang seram kan. Katanya dia tak tahulah nak cerita macam mana, nak terangkan macam mana. Tapi masa dia tidur tu, dia tidur macam biasa je. Tapi masa dia tidur tu, dia macam boleh rasa tau, ada orang duk perhatikan dia. Dan orang tu ataupun makhluk tu ada duduk dekat hujung kaki dia. Jadi masa tu automatiklah dia tersedar kan. Dan lepas tu dia ternampak nenek dia tengah duduk main rambut panjang yang mengurai dekat hujung kaki dia sekarang ni. Cuma time tu baru-baru sedar, jadi dia pun macam bela-bela macam gitu. Dan nampak je keadaan nenek dia yang mengerikan tadi. Dia terus bungkus satu badan dia.
berselimut bungkus kan. Tapi berselimut bungkus tadi pun macam tak senang duduk lagi. Tetap juga rasa macam ada je kan. Lepas tu dia pun bangun, pergi ke bilik kakak dia, tidur dengan kakaknya. Esoknya tu macam biasalah dia cerita dekat mak dia. Lepas tu mak dia dengan selamba je cakap, alah, dia nak tengok cucu dia lah tu. Dia tak tahu yang orang ni tengah takut kan. Jadi dalam 3 hari nenek dia tu nazak, tapi dia punya selera makan mengalahkan orang Kebulu tau. Ayam seko dia boleh habiskan seorang diri. Bayangkan. Sebenarnya ayah dia sendiri pun macam dah tak tahu dah nak buat apa. Bila bincang dengan adik-beradik dia pun, dia orang pakat cari orang untuk buang saka nenek tu. Walaupun sebenarnya dia orang ni semua dah tahu dah saka tu dah dibuang masa dia sakit hari tu. Tapi mungkin sebab benda tu tak nak pergi tau, masih ada lagi dekat situ. Ataupun orang kata buang tapi pergi sekejap je, lepas tu datang balik kan. Jadi pada masa tu adalah orang pandai-pandai datang ubatkan nenek dia. Dan katanya nenek dia simpan benda ni ataupun makhluk tu dekat dalam cincin dia. Jadi mak saudara dia cakap cincin tu sebenarnya dah lama dah jatuh dalam telaga masa nenek dia sihat dulu lagi. Lepas tu orang pandai-pandai tadi cuba sedaya upaya tau untuk ubatkan nenek dia ni. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah, lepas je daripada berubat tu, nenek dia pun boleh pergi dengan senang. Nenek dia meninggal pada masa tu. Jadi diorang ni ingatkan lepas dah buang semua benda tu, semuanya settle lah kan. Rupanya belum lagi tau. Katanya lepas 3 tahun nenek dia meninggal, benda tu, makhluk tu datang kacau ayah dia pula. Pada masa tu 2 minggu jugalah ayah dia jatuh sakit. Katanya sakit belakang, lepas tu dah tak boleh makan, tidur pun tak lena, tak boleh kan, terganggu. Jadi dia sendiri pun bila tengok ke ayah dia tu macam rasa kesian sangat. Dalam masa yang sama pun banyak sangat benda-benda pelik yang berlaku dekat rumah dia tau. Cuma pada masa tu dia sendiri tak tahu lagi lah kata ada benda-benda pelik yang berlaku dekat rumah ni kan, yang kata saka tu tengah mengacau ke apa. Jadi adalah sekali tu dia tengah makan dekat dapur dan benda tu boleh pula melingkar dekat sekeliling kaki dia tau. Apa lagi melompatlah dia, lepas tu lari dekat maknya kan. Dah tu dia cakap benda tadi macam lembaga hitam, rambutnya panjang. Tapi bila dia cerita dekat ayah dia cakap mungkin perasaan dia je kot. Sebenarnya ayah dia ni ada seorang kawan tau, dan katanya kawan dia ni keturunan Bomoh. So macam dia ada sixth sense macam tu lah. Dia boleh merasa, boleh tahu macam tu kan. Jadi masa kawan dia datang melawat ayahnya, kawan ayah dia cakap yang ayah dia sekarang ni ada benda tengah makan. Jadi eloklah kalau bawa ayah dia untuk pergi berubat. Katanya macam tu tau. Dalam masa yang sama pun kawan ayah dia tadi perkenalkan diorang sekeluarga ni dengan salah seorang pakcik. Dan pakcik ni dia macam pandai lah dalam berubat, dalam hal-hal macam ni. So pada masa tu abang dia tadi bawa ayah dia pergi jumpa dengan pakcik tu. Dan pakcik tu minta dia nak datang ke rumah diorang ni semua, nak tengok sendiri keadaan rumah tu macam mana kan. Jadi masa tu, masa hari ayah dia berubat, pakcik tadi pegang je tangan ayahnya. Lepas tu pakcik cakap dia nampak kubur nenek diorang. Dia nampak kubur mak kepada ayah dia tu. Lepas tu pakcik tu cakap yang saka nenek diorang ni tengah cari ayah dia. Sebab katanya ayah dia je yang tinggal dalam keturunan nenek dia sekarang ni. Yang lain semuanya dah tak ada dah. So dia nak tuntut makanan, dia nak tuntut perjanjian yang dulu-dulu tu, dia nak makan, dia lapar macam tu kan. Sebab itulah ayah dia jadi mangsa. Benda tu duk makan ayah dia. Jadi pada masa tu pakcik tu minta untuk sediakan air panas, garam dengan pasir. Lepas tu dia baca-bacakan ayat Al-Quran macam gitu, dan dia suruh ayah dia untuk pagar rumah tu menggunakan pasir dan juga garam tadi. Benda ni nak kena buat selama 3 hari berturut-turut tau. Jadi air panas tu pula dia kena bawa air tu pergi siram dekat kubur nenek dia. Jadi tak lama lepas tu dengan izin Allah, lepas dah berubat tadi, ayah dia pun sihat. Dan dia sendiri pun sempatlah tanya pakcik tu. Bukan ke saka nenek dia dah lama dah buang? Dan pakcik cakap, syaitan ni dia dah janji dah nak sesatkan manusia sampai hari kiamat. Jadi walaupun dah buang tadi, dia tetap juga nak buat kerja dia untuk sesatkan manusia. The end. Okay, cerita kali ni pendek je, tapi saya rasa cerita kali ni cukup padat, cukup bagi pengejaran. So full package lah. Rasanya cerita-cerita macam ni tak asing dah bagi kita kan. So saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni, dan macam biasa kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Oh, rapping kali ni.
Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.